Baju kebaya, kain bercorak, cantik memikat si gadis desa. Rukun negara 5 tertegak, penyatu rakyat berbilang bangsa. Baik-baik puisi yang telah saya sampaikan tadi menjadi pembuka tirai pidato saya pada hari ini. Sebelum saya memulakan untaian bicara, izinkan saya mengucapkan selamat pagi dan salam sejahtera kepada Tuan Pengerusi Majlis, barisan Hakif yang arif lagi bijaksana, serta hadirin sekalian. Berdirinya saya di sini pada hari ini adalah untuk menyampaikan sebuah pidato yang bertajuk Kesopanan dan Kesusilaan Teras Pelengkap Rukun Negara yang kelima. Sebelum generasi kini semakin lupa, elok kita mengingatkan kembali sejarah kepada rukun negara ini. Rukun negara telah diisytiharkan pada 31 Ogos 1970 bersempena ulang tahun kemerdekaan Malaysia yang ke-13 oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong keempat, iaitu almarhum Tuanku Ismail Nasiruddin Shah Ibni almarhum Sultan Zainal Abidin. Rukun negara diperkenalkan rentetan asas perpaduan kaum yang dilihat rapuh dan goyah ketika berlakunya peristiwa 13 Mei 1969 yang menyaksikan pergaduhan dan rusuhan kaum di Kuala Lumpur pada ketika itu. Hadirin sekalian, semua rakyat Malaysia, tidak kiralah yang memimpin dan yang dipimpin, wajib mendukung prinsip ini bagi tujuan keamanan dan keharmonian negara. Lebih-lebih lagi para pemimpin, mereka seharusnya menunjukkan contoh teladan yang baik dalam bertutur kata dan berperilaku. Mereka hendaklah berhati-hati dalam mengeluarkan perkataan secara lisan maupun tulisan supaya tidak mengganggu sentimen dan perasaan mana-mana kaum di Malaysia. Adalah sesuatu yang berbahaya bagi negara untuk membiarkan pemimpin atau sesiapa sahaja saling mencela, saling menghina kerana akhirnya akan tercetus adalah kebencian dan api permusuhan yang boleh mencetuskan ketegangan dalam masyarakat. Oleh sebab itu, prinsip kesopanan dan kesusilaan hendaklah diutamakan dan wajib dipertahankan. Sidang Parlimen juga diharapkan tidak menimbulkan sesuatu yang bertentangan dengan prinsip kesopanan dan kesusilaan ini. Tambahan pula, pemimpin bukan sahaja dipilih kerana pencapaian dan pengalaman, tetapi kerana keberibadian mereka. Pemimpin yang berperilaku sopan dan bertata susila mampu bertindak mengikut situasi dan berupaya mengawal diri daripada mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan. Hadirin yang saya kasihi, perilaku pemimpin juga memberi gambaran bagi imej sesebuah negara. Masyarakat luar akan melihat pemimpin sebagai wakil rakyat dan memandang tinggi pemimpin negara dalam menunjukkan nama baik negara di persada dunia. Prinsip kelima bermakna bahawa rakyat Malaysia harus bertolak ansur, bertimbang rasa dan berkelakuan baik. Pengalaman prinsip kesopanan dan kesusilaan ini boleh membawa kepada perhubungan yang harmoni dalam masyarakat kita. Rakyat yang bersopan santun dan bertata susila dapat membentuk masyarakat yang bersatu padu. Prinsip ini sangat penting untuk mewujudkan masyarakat yang menghormati dan menghargai kepentingan kaum lain. Sesuai dengan Malaysia yang terdiri daripada masyarakat majmuk, rakyat harus menghormati dan saling memahami adat resam dan nilai hidup kaum lain supaya tidak menyinggung perasaan orang lain. Kesimpulannya, nilai kesopanan dan kesusilaan merupakan asas kepada pembinaan negara yang harmoni serta masyarakat yang sejahtera. Nilai ini perlulah dipupuk dan diamalkan bagi menjadikan Malaysia negara maju mengikut acuan nilai dan budaya setempat. Mawar di taman, merah menyala. Buang durinya, gubah jambangan.
adab sopan juga susila. Setiap masa jadi amalan. Sekian, terima kasih.